Malam ni kita cuba kembali semula kepada surah Al-Baqarah lah. Pasal ada kawan kita pun suruh ulang semula. Maknanya untuk mereka yang dah khatam tafsir lah. Dengan Maulana Hadi, ramai di kalangan kita ni dah habis semua dah ni. Dah 2 kali pun ada, 3 kali pun ada dengan Maulana Hadi di Terengganu. Anggaplah untuk mereka sebagai pengulangan. Dan bagi mereka yang tak pernah lagi khatam tafsir Al-Quran, kena anggap ini sebagai pembelajaran mula-mula kita nak mengenal apa itu tadabbur. InsyaAllah, semoga Allah mempermudahkan kita semua. Surah Al-Baqarah yang kita nak baca ni, surah yang paling panjang, 286. 286 ayat, saya duk kira-kira ni, 286, satu malam kita buat laju sangat pun dalam 15 ayat. 15 ayat dengan kadar 2 minggu sebulan, maknanya 30 ayat. 30 ayat bagi 30 ayat bagi daripada 286. Berapa tu Haji Nazri pandai ni statistik ni? 200 tahun depan dekat-dekat setahun saja. 286 bagi 30 rasa dekat dengan setahun saja. InsyaAllah tak apalah, tapi kita kena istiqamah, kita kena berazam, berdoa dengan Allah supaya Allah memberi kelancaran, dan insyaAllah kita niat dengan Tuhan untuk khatam 30 juzuk Al-Quran. Kita kena niat. Dan bila kita ada niat semacam itu, katalah kita ditakdirkan Allah panggil kita pergi menemuinya sebelum kita khatam. Sekali kita dah ada niat dah untuk mendengar semua kata-kata Allah dalam 30 ayat tersebut. Itu dia punya tujuan dia. Kita keluarlah tanam niat dan azam untuk Allah permudahkan kita untuk dengar semua ayat-ayat kata-kata Allah dalam 30 juzuk ataupun 114 surah insya-Allah. Jadi kita baca sama-sama dalam surah Al-Baqarah insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Alhamdulillah. Surah Al-Baqarah 86 ayat, dan kalau kita nak kaitkan dengan surah sebelumnya, itu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini merupakan induk, ibu Al-Quran. Dan dalam surah Al-Fatihah, iaitu surah yang kita baca tiap-tiap hari dalam solat kita, solat fardu ke solat sunat ke, dalam bahagian akhir surah Al-Fatihah ada kita berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita memohon pimpinan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wahai Allah, pimpinlah aku ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan seperti mana yang kau bagi nikmat kepada hamba-hambamu yang kamu dah bagi syurga untuk dia.
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukannya jalan yang kamu nak humban dia dalam neraka, iaitu golongan yang kamu murkai dan golongan yang kamu sesatkan dia. Jadi itulah dia punya doa kita hari-hari dalam Fatihah kita baca, kita minta Allah pimpin kita terus ke syurga, dan kita minta Allah jauhi kita daripada golongan-golongan yang Allah murka dan golongan-golongan yang sesat tersebut. Jadi kaitan dengan surah Al-Baqarah yang kita nak tengok malam ini ialah yang kita berdoa dengan Allah supaya golongan-golongan yang Allah murkai, sifat golongan-golongan yang Allah murkai, sifat golongan-golongan yang sesat tidak ada pada kita. Allah nak ceritakan apa sifat-sifat tersebut dalam surah-surah yang kita nak belajar ini. Maknanya golongan-golongan, sifat golongan-golongan yang Allah nak humbankan dalam neraka, punca daripada Allah murka, punca daripada Allah sesatkan dia, iaitu Allah nak gariskan dalam surah-surah yang kita nak belajar, surah Al-Baqarah. Ada 4 golongan Ada 4 golongan yang Allah murka. Yang pertama, dan dunia dalam Al-Quran ada 4 golongan je. Yang lain-lain itu adalah cabang-cabang dia je. Yang pertama golongan Yahudi. Kenapa Allah murka dengan golongan Yahudi? Allah murka dengan golongan Yahudi ialah mereka ada kitab Taurat, tapi mereka sombong nak ikut kitab tersebut. Kesombongan dia. Atas dasar kesombongan dia, maka Allah humban dia ke dalam neraka Jahanam. Bila Allah cerita bab Yahudi, Allah cerita dalam surah Al-Baqarah. Walaupun ada perkara-perkara lain dalam Al-Baqarah, sebahagian besar dia Allah ceritakan sifat-sifat sombongnya orang Yahudi yang Allah murka dengan dia. Tujuan Allah nak suruh kita tidak murka dengan kita dengan cara kita kenal siapa dia, sifat-sifat Yahudi daripada surah Al-Baqarah. Selesai satu bab. Jadi kalau orang tak mengaji surah Al-Baqarah, tak faham surah Al-Baqarah, maka dikhawatiri sifat-sifat orang Yahudi tanpa disedari ada pada dia, yakni sifat kesombongan. Sama. Pergi surah yang kedua. Surah permulaan Quran, surah yang panjang-panjang ni. Surah yang 286, surah Al-Imran. Yang kedua surah Al-Imran. Apa dia cerita surah Al-Imran? Surah Al-Imran ada 200 ayat, panjang juga. Iaitu nak ceritakan walaupun ada perkara-perkara lain, tapi sifat-sifat golongan yang Allah nak humbankan dia dalam neraka, yakni golongan sesat. Ghairil maghdu, golongan Allah murka, waladdallin, golongan sesat. Al-Imran, golongan sesat. Kenapa golongan sesat? Kenapa sesat dia? Sesat dia, orang Nasara sesat. Dia ada kitab Injil. Kenapa sesat? Dia belajar kitab dia dengan cara yang salah. Dia nak mengenal Tuhan bukan berdasarkan kitab dia. Dia pergi cara-cara lain nak kenal Allah. Allah suruh nak kenal dia menerusi kitab dia, baca kitab dia, faham kitab dia, baru kenal dia, baru takut dengan dia. Tiba-tiba orang Nasara cari cara yang lain. Pergi bertapa di gua-gua, pergi bertapa di mana-mana tempat, kononnya lebih cepat dia kenal Allah. Kalau ada orang-orang kita pun ada fahaman macam ini, ada sifat macam ini, bukan nak mengaji Quran, nak kenal Allah, dia pergi duduk bertapa cari ambil berkat dengan tempat-tempat lain. Pergi di Gunung Jerai ke, pergi di pulau Pulau Besar Melaka ke, pergi di Singapura ke, nak cari Allah, nak rapat dengan Allah, tapi dengan kaedah yang jauh daripada yang Allah carakan. Itu surah Al-Imran. Maka ini ciri-ciri orang Nasara, dia mencari Allah dengan cara yang tidak disuruh oleh Allah. Kenapa? Pasal dia tak belajar kitab Allah cara yang benar. Kitab Injil ditipu oleh orang-orang Yahudi, maka dia belajar benda-benda yang salah. Dua dah. Jadi tanpa kita belajar surah Al-Imran, maka dikhawatiri sifat-sifat Nasara ada pada kita, yakni dengan kerana kejahilan memahami Al-Quran, kita beramal dengan cara-cara yang tak sama dengan yang ditunjukkan oleh Nabi, cara-cara yang ditunjukkan, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua dah surah yang kita kenal sifat-sifat tersebut. Bukan kita belajar ni bukan nak tuduh orang. Oh, dia tu orang Nasara,
oh dia tu orang Yahudi, oh dia tu tak boleh. Untuk memperbetulkan diri kita, takut-takut tanpa sedari ataupun dengan sedar sifat-sifat golongan yang Allah murka dan golongan yang Allah sesatkan ini ada pada diri kita. Maka kalau bertaubat amat malang nasib kita. Dua. Lepas surah Al-Imran surah apa? An-Nisa. Kena mahir ni surah-surah ni. Dalam mengaji Quran pun tak habis lagi dah. Surah pun tak kenal juga. Tak je dengar lagi surah An-Nisa ni. Mana kita kena memahirkan diri. Surah An-Nisa ialah surah walaupun ada perkara-perkara mengenai sifat-sifat kezaliman. Bagaimana golongan-golongan yang menzalimi orang lain, terutamanya An-Nisa perempuan, orang lelaki menzalimi golongan-golongan perempuan, menzalimi anak-anak yatim. Itu satu bab. Bab yang lain yang Allah nak ceritakan ialah sifat golongan-golongan apa dia? Golongan-golongan munafik. Golongan munafik ada kitab tak? Golongan munafik. Ada kitab tak? Ada. Golongan munafik Al-Quran kitab dia. Dia duduk dengan Nabi. Duduk bertadabbur dengan Nabi. Tiap-tiap malam duduk majlis ilmu dengan Nabi. Tapi kitab Al-Quran ada benda-benda yang dia tak boleh terima. Ini problem dia. Maknanya lantaran dia dibaca ayat-ayat Al-Quran, ada benda yang tak boleh terima. Terutamanya infak dengan jihad lah. Benda-benda yang menyentuh bab-bab ambil kepentingan dengan dia, dia sayang. Dia sayang dengan harta dia, dia sayang dengan tenaga dia, dia sayang dengan nyawa dia, dia takut nak ikut arahan infak dan arahan jihad oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jadi bab-bab lain dia ambil. Bab-bab dunia dia ambil, bab-bab menyebabkan dia habis, dia tak nak ambil. Itu munafik itu. Ada benda-benda yang tak diterima dalam kitab Al-Quran. Jadi tanpa kita memahami surah An-Nisa, kita tak akan faham ciri-ciri munafik. Dah 3 sifat dah. Lepas surah An-Nisa surah apa? Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ni Allah buat kesimpulan 3 kumpulan yang ada. Yahudi pun ada, Nasara pun ada, munafik pun ada. Allah kelompokkan satu surah, iaitu surah Al-Ma'idah. Allah buat hukuman yang keras akan diturunkan kepada golongan-golongan Nasara, golongan Yahudi dan golongan munafik. Dan sesiapa sahaja hamba Allah yang ada sifat ini, Allah akan humpang dia ke dalam neraka Jahannam bila Allah panggil pergi menemui dia nanti. Sebagai kesimpulan Al-Ma'idah. Lepas surah Al-Ma'idah surah apa? Surah Al-An'am. Lepas Al-An'am, Al-Anfal dan At-Taubah. Al-An'am, Al-Anfal ialah surah mengenai Makiyah ni, surah yang diturunkan sebelum berhijrah, ialah mengenai musyrikin Mekah. Komplit. 4 yang Allah murka kerana kesombongan dia, kerana kejahilan dia. Yahudi, Nasara, munafik dan musyrikin. Musyrikin inilah penduduk kota Mekah. Dia ini tak ada kitab. Ini tak ada kitab. Pasal apa tak ada kitab? Dia tak ada kitab, dia hanya amalan-amalan dia, akidah dia berdasarkan prasangka daripada ajaran Nabi Allah Ibrahim. Ajaran tok nenek moyang dia mengamalkan benda tersebut. Jadi berbeza dengan 3 golongan tadi, berbeza dengan musyrikin Mekah. Maka ini pun golongan musyrik, golongan yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita belajar dah 4 surah yang panjang-panjang, 286, 200, hampir-hampir 200 semualah, maka dah fahamlah apa dia sifat-sifat yang Allah murka kerana kesombongan dan kerana kejahilan dia, yang kita minta doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Habis 4 golongan ahli neraka. Golongan yang kelima apa dia? Kita lah golongan-golongan yang ahli syurga, insya-Allah. Golongan yang dia nak mengaji Quran ni, iaitu golongan-golongan mukmin tulen. Kalau mukmin tak tulen, mukmin mungkin menjadi munafik tadi. Tapi kalau mukmin yang tak belajar ni, mungkin sifat-sifat dia masuk Yahudi, masuk Nasara, masuk musyrikin. Walaupun kita mukmin, walaupun kita Muslim, tapi kalau tak kenal ciri-ciri tersebut, dikhawatiri ciri-ciri sifat-sifat golongan-golongan yang Allah murka kerana kesombongan dan kerana kejahilan tadi, maka takut-takut ada pada kita ciri-ciri tersebut. Jadi kita nak belajar surah Al-Baqarah sekarang ni, saya bagi gambaran dia.
Kenapa kita perlu belajar surah Al-Baqarah? Kerana kita dah kenal ciri-ciri golongan yang Allah murka, supaya kita hilangkan sifat-sifat tersebut. Dalam Fatihah juga kita berdoa dengan Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Doa tu. Dia ada 4 dalam Fatihah, ada 40. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Yang ketiga, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang keempat, doalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Last sekali doa. Daripada ihdina hingga waladdallin, doa kita kepada Allah. Doa yang pertama kita yang Allah macam wajib kita ialah ihdinas siratal mustaqim. Ihdina yakni kita, wahai Allah, pimpinlah aku ke syurgamu. Pimpinlah aku ke jalan. Apa dia jalan? Kamu merupakan jalan, maka pimpin. Jadi minta hidayah. Bagaimana kita nak minta hidayah? Baru kita nak masuk surah yang kita nak belajar ini. Allah nak jawab. Ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah, pimpinlah aku ke jalanmu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Hanya Allah yang maha mengetahui apa itu alif, apa itu lam, apa itu mim. Yang kedua, Allah nak jawab persoalan ihdinas siratal mustaqim tu. Pimpin. Macam mana pimpin? Nak pimpin kita supaya Allah pimpin kita. Ihdinas siratal mustaqim ialah Zalikal kitabu la raiba fi. Zalika, itulah Alkitab. Kamu nak suruh aku pimpin kamu, wahai hamba, bacalah kitab aku, fahamlah kitab aku. Kenapa? Zalikal kitabu, itulah kitab la raiba fi, yang confirm daripada aku. Jangan ragu. Jangan ragu bahasa yang tetap daripada aku. Allah katalah. Maknanya di sini Allah nak ceritakan, kita nak belajar ke, kita tak nak belajar ke, Allah nak mengesahkan untuk dapat dia pimpin kita, nak letak kita ke syurga dia, ialah dengan cara rujuk dengan kitab Al-Quran. Iaitu itulah kitab Al-Quran yang tidak ada sikit pun keraguan dengan dia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang baca dia, Allah akan beri hidayah dengan dia. Hudan, petunjuk, hidayah, pimpinan lil muttaqin, untuk orang yang nak bertakwa. Orang nak dapat hidayah ini dengan kitab Al-Quran tadi. Maka kalau kita jauh sangat dengan Al-Quran, jarang-jarang nak bertadabbur Al-Quran, maka hari-hari kita minta dengan Allah untuk minta petunjuk atau pimpinan, tetapi kita tak memenuhi tuntutan dia. Pasal Allah kata Al-Quran saja hudan lil muttaqin, iaitu hudan, lambang hidayah untuk orang-orang yang nak bertakwa. Lambang hidayah untuk orang-orang yang nak bertakwa. Yakni nak dapat hidayah ialah orang yang nak. Kalau kita sambil lewat, kalau kita ala kadar saja nak mengaji ayat-ayat Allah, Allah tak bagi hidayah. Dalilnya hudan lil muttaqin, petunjuk aku, lambang hidayah akan aku beri kepada orang yang nak. Maknanya cek diri kita lah. Adakah kita ala kadar nak rapat dengan Allah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun kita bersungguh-sungguh nak belajar, nak baca, nak faham, nak ulang kaji hari-hari, barulah dapat lil muttaqin. Apa dia takwa? Lil muttaqin ini, takwa ada perasaan takut dengan Allah. Nak suka takut dengan Allah, Quran saja. Lepas tu bagaimana? Bila tanda takut dengan Allah, kita jaga hukum Allah. Itu je. Maka dapatlah. Ini petunjuk Al-Quran. Jelas Nak dapat hidayah, kita doa hari-hari tadi, tidak ada jalan lain, mesti Al-Quran. Ayat yang kedua. Ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa dia sifat-sifat yang ada dalam Al-Quran, yang ada dalam untuk orang-orang bertakwa? Sifat at-taqwa itu apa dia? Sifat-sifat yang dapat daripada Al-Quran, iaitu allazina yu'minuna, iaitu orang-orang yang beriman bil ghaibi, dengan perkara-perkara ghaib.
Ini ciri-ciri yang pertama perlu ada pada diri orang yang dah faham Al-Quran, nak baca Al-Quran. Ringkasan Al-Quran, mesti kita percaya dengan perkara gaib. Apa dia perkara gaib? Perkara gaib lah rukun-rukun iman kita. Tanpa kita percaya benda gaib, kita tak sempurna Islam kita, tak sempurna iman kita. Percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan Nabi, percaya dengan kitab, percaya dengan hari akhirat, percaya dengan qada dan qadar. Semua sekali rukun-rukun iman. Di banyak-banyak rukun iman tersebut, percaya dengan Allah, Allah gaib, tak nampak Allah. Percaya dengan malaikat, malaikat gaib, tak nampak malaikat. Percaya dengan Nabi, Nabi pun dah tak ada dah. Percaya dengan qada dan qadar, lagi gaib. Hari akhirat lagi gaib. Yang tak gaib ialah kitab Al-Quran. Walau bagaimanapun cara penurunannya pun gaib juga. Yang tak gaib ialah Al-Quran yang kita boleh tengok hari ini. Maka kita mengetahui benda-benda gaib tadi, percaya dengan Allah, percaya dengan malaikat tadi, daripada mana? Yang kita nampak, yakni Al-Quran ini. Nak tahu benda gaib, tengok Al-Quran. Pasal Allah nyatakan benda gaib untuk uji kita. Nak tahu kita percaya ke tak percaya, tengok Al-Quran. Tak tengok Al-Quran, tak faham Al-Quran, kita hanya percaya saja, tak meyakini dia. Sebab tu kita buat perkara-perkara akidah yang perkara-perkara khurafat. Pasal apa? Keyakinan dengan benda gaib. Tak ada. Kenapa tak ada? Tidak berulang-ulangkan dengan kata-kata Allah. Orang yang beriman yang sempurna ialah sekadar mendengar kata-kata Allah dalam kitabnya, kita 100% yakin dan percaya dan beramal dengan kata-kata Allah tersebut. Itulah kesempurnaan dalam percaya dengan perkara-perkara gaib. Pertama. Yang kedua, cara mana nak yakin perkara gaib tadi? Wa yuqimunas solata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dua perkara. Wa yuqimunas solah, dan hendaklah kamu menyempurna atau mendirikan solat. Dia tak kata sallu, yuqimus solah. Kalau sallu dalam Al-Quran, kalau sallu, fawailul lil musallu, celakalah orang yang solat. Tengok. Tapi ini sempurnakan. Solat kita mesti sempurna, mesti khusyuk dengan Allah, mesti faham apa yang kita baca, mesti kerana Allah. Banyak syarat-syarat solat, barulah wa yuqimunas solah. Kalau tidak sempurna, tidak mendirikan solat, termasuk sallu, celakalah orang-orang yang solat tadi yang dalam ayat tu dah. Maka pertama, kenapa kita mendirikan solat ini? Ini perintah Allah, nak jaga hubungan dengan Allah. Nak jaga hubungan dengan Allah, kita mesti sempurnakan solat kita. Amalan solat lah amalan yang pertama-tama sekali akan dihisap di hari akhirat nanti. Maka kena sempurnalah. Maka kena jaga betul-betul solat kita. Pertama. Yang kedua, wa mimma razaqnahum. Ini pun lagi teruk. Wa mimma razaqnahum, dan daripada rezeki kami, kamu infak. Tengok ni. Kenapa Allah cerita macam tu? Allah ceritakan kan bagi rezeki kepada kamu. Kamu belanjakan rezeki tersebut. Nak ceritanya, rezeki kita yang kita sayang, yang kita rasa takut habis ini, Allah kata aku yang bagi kamu, wahai hamba, rezeki tersebut. Bukan kamu duit itu pun. Aku yang bagi kamu, kena uji kamu je. Adakah kamu bakhil dengan aku bila aku bagi rezeki dengan kamu? Kalau kerekut, kalau bakhil dengan aku, kamu telah sempurna. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu maka di sini kenapa? Dua perkara ini ialah pentingnya rukun Islam. Tanpa dua perkara ini, yakni tanpa solat yang sempurna, tanpa keluarkan daripada infak dan zakat daripada duit yang rezeki tadi, tak sempurna. Ini rukun Islam. Maknanya buat ringkasan rukun Islam yang penting, diambil dua daripada 5 rukun Islam. Maka dua perkara ini, jaga hubungan dengan Allah diwakili oleh solat, jaga hubungan dengan manusia diwakili oleh infak. Maka tanpa dua perkara ini kita akan pincang. Tanpa dua perkara ini konsep tauhid ni. Tauhid ialah nak melakukan solat untuk Allah, melakukan infak untuk Allah. Tanpa salah satu pincang, tak sempurna akidah, tak sempurna tauhid kita. Maka nak jaga sama manusia, nak pergi syurga, kena jaga dua-dua. Perkara yang paling penting nak memuas hati kawan kita ialah
keluarkan infak dan zakat ini, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Maka kesimpulan ataupun ibrah yang kita boleh ambil di sini, tuan-tuan yang dimuliakan Allah, nak masuk syurga ada rukun iman dan ada rukun Islam, dan kita bukan setakat percaya, kena meyakini. Nak meyakini dia, kena ada dalil dan bukti baru kita yakin. Baru kita yakin kena ada dalil dan bukti, ada barulah kita dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum tadi ayat 1 hingga ayat 5 ini ialah kita minta doa juga, doa siratal ladzina an'amta alaihim tu. Kita minta dengan Allah masuk syurga, maka ciri-ciri ahli syurga ialah orang yang ada sifat-sifat ini. Kita dah belajar ini, belajar ciri-ciri ahli syurga, ciri-ciri selain daripada golongan 4 golongan tadi. Yang berikutnya ialah umat Nabi Muhammad. Sama ada buat atau buat perkara tadi, maka umat Nabi Muhammad ada 2 golongan, iaitu golongan yang ada kitab dan golongan yang tidak ada kitab. Maka kita orang-orang Islam pun kena ikut ini, wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Wallazina yu'minuna, dan juga orang-orang yang beriman, bima unzila ilaika, kepada kitab yang kitab Al-Quran, min qablik, kadang kitab-kitab ini turunkan sebelum kitab Al-Quran tersebut. Nak cerita di sininya, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, umat Nabi Muhammad kena beriman, bukan setakat beriman, kena meyakini. Nak yakin macam mana? Yakin kena belajar memahami dia baru yakin. Itulah barulah sebenarnya beriman dengan Al-Quran. Nak masuk syurga, orang yang beriman, yakni beriman dalam konteks meyakini dengan sentiasa faham dan berfikir tentang ayat-ayat Al-Quran secara tafsili, secara detail. Dengar semua sekali 30 juzuk, dengar semua sekali 114 surah, baru memenuhi tuntutan ini Al-Quran. Yang kedua, percaya juga dengan kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil. Kita percaya secara ijmali saja. Kita tahu bahawasanya kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga kepada rasul-rasul terdahulu. Sabit di sini, sabit percaya dengan kitab, percaya dengan rasul-rasul yang diturunkan kitab tersebut. Tapi kitab-kitab selain daripada Al-Quran tidak wajib untuk kita untuk pelajari detail secara tafsir dengan dia, secara tahu saja dia, tak dituntut pun. Tapi Al-Quran amat dituntut. Dua perkara, dua-dua ini nak jadi umat Muhammad, umat yang jadi ahli syurga, ialah yang walaupun kaum dahulu, kaum Yahudi Nasara, tapi last sekali bila Al-Quran turun, dia kembali pada Al-Quran juga. Itu barulah memenuhi tuntutan dia. Pertama. Yang kedua, wabil akhirati hum yuqinun. Ini ialah serta mereka yakin dengan adanya hari akhirat. Ini pun dakwa Quran juga, adanya hari akhirat. Maka di sini percaya dengan hari akhirat merupakan perkara-perkara yang amat penting dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah ceritakan 3 perkara pokok yang utama. Allah nak perkenalkan diri dia, tauhidkan dia. Allah nak perkenalkan Rasul dia, syariat dia. Dan yang ketiga, Allah nak perkenalkan hari akhirat. Tauhid lawan syirik, syariat ataupun sunnah lawan bid'ah, akhirat lawan dunia. Allah akan buat lawan dia masing-masing, muqabil dia dalam setiap ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita lebih faham. Habis yang kelima, ulaika ala, dengan yang demikian, orang-orang yang menyempurnakan solat, orang-orang yang infak dan berzakat, mana segala rezeki tadi diingat ke Allah Subhanahu Wa Taala, yang ketiga percaya dengan kitab-kitab, yang keempat meyakini adanya hari akhirat, kesimpulan rukun iman dan rukun Islam, maka mereka itulah ala hudan, ke atas petunjuk. Mereka itulah yang dapat petunjuk min rabbi, daripada Tuhan mereka. Orang-orang yang dapat perkara-perkara rukun iman dan rukun Islam dan takwa daripada Al-Quran tadi, ialah orang yang dapat petunjuk, iaitu orang yang
selalu mendekati Al-Quran, Ahlul Quran. Pasal apa? Pasal ini hudan min rabbik, petunjuk daripada Tuhan, kerana dia dapat arahan-arahan Tuhan, perintah-perintah Tuhan daripada kitab yang Allah turunkan seperti mana perintah Allah. Maka dia pegang betul-betul kitab tersebut seperti pertama tadi. Zalikal kitabul la raiba. Dia yakin betul-betul kitab Al-Quran Allah, maka dia pun pegang betul-betul. Maka mereka ialah ala hudam min rabbik. Allah akan bagi petunjuk dengan dia. Dah. Petunjuk. Kalau ikut tafsir Ibnu Abbas, ini dapat di dunia. Ibnu Abbas kata, petunjuk nak dapat dengan Al-Quran ni, Allah bagi di dunia lagi. Kalau cek diri kita lah. Kalau kita rasa suka sangat nak baca Quran, suka sangat nak bukan baca saja, terjemah Al-Quran. So, hari-hari tengok Quran saja. Lepas solat waktu kita tengok, nak tidur malam tengok, pagi tengok. Maknanya tak boleh. Tak tengok Al-Quran, kita rasa ada benda tak betul dengan diri kita. Rasa ada benda terlepas. Kita, dari segi bahasanya, kita rindu pada Al-Quran. Itulah ala hudam min rabbihim. Tapi kalau kita rasa tak ada apa kalau kita baca Quran pun, tidak ada rasa kasih langsung dengan Al-Quran, maka kita masih belum dapat lagi hudam min rabbihim. Ibnu Abbas kata, ini dunia lagi kita nak petunjuk dah. Dengan apa? Nak sangat dekat dengan Al-Quran. Kalau itu cek diri kita lah. Kalau kita rasa berat, susah, sangat berat, sangat tidak ada usaha, maka kita kena bertaubat dan mulai sekarang kita kena buat sesuatu. Saya ingat, bukan nak cerita lah, tapi nak cerita juga ni, kisah saya dulu lah. Kisah saya tahun-tahun 90-an, awal 80-an, akhir 80-an. Ketika saya rasa saya tak pandai Quran, tak pandai sangat lah. Boleh baca sorang-sorang lah. Kalau depan orang lain, sempurna baca. Depan tu guru, semua salah. Tapi saya minat ketika tu. Di pejabat saya, seronoknya. Saya fikir itulah. Duk fikir, seronoknya kalau aku boleh baca Al-Quran. Pertama, seronoknya kalau aku boleh faham Al-Quran. Saya beli kitab daripada India, kitab Tafsir Rahman. Kitabnya tebal dulu terutama. Tengok, saya cuba baca, cuba tengok, tak faham. Balik cuba baca, cuba tengok. Ingin nak. Dah ada inginan ketika itu. Tapi lama. Tak faham juga. Sekarang baru saya notice, duduk baru-baru ni baru Allah temukan dengan untuk belajar tafsir Al-Quran. Berapa puluh tahun baru dapat itu. Maknanya nak cerita di sininya, bila kita ada keinginan, barulah Allah bagi. Kalau kita tak ada inginan, berat sikit lah. Betul, inabah. Bila dia konteks hidayah ini, inabah, hidayah, istiqamah, rabtul qalbi. Kena ada benda tu, kena ada keinginan, barulah ada petunjuk. Maka di sini, orang yang ada perkara-perkara tadi, menampingi Al-Quran, baru petunjuk di dunia, maka wa ulaika humul muflihun. Dan mereka, dua kali ulaika, dan mereka lah orang yang muflihun, orang yang berjaya. Ikut tafsir Ibnu Abbas juga, muflihun ini lah orang berjaya benar-benar berjaya. Yakni dunia dah berjaya dah. Allah bagi petunjuk, nak sangat dengan Al-Quran. Mati saja Allah kata wa ulaika humul muflihun. Mereka lah benar orang-orang yang telah berjaya. Yani Allah pilih syurga dengan rahmat Allah, duduk syurga kekal selama-lama. Itulah sebenarnya kejayaan yang benar-benar kemenangan sejati. Kemenangan sejati bukan kemenangan dunia. Dunia ialah Allah bagi petunjuk untuk dapat dengan Al-Quran, menjadi Ahlul Quran, dan di hari akhirat kesan pada Quran tersebut Allah akan bagi syurga dengan dia. Itu muflihun sini, hilang segala perasaan duka cita, dapat segala kebahagiaan. Itu muflihun. Aflah, muflihun tu hilang benda-benda yang menakutkan, diganti dengan benda-benda yang paling-paling mengembirakan. Maka itulah ciri-ciri ahli syurga. Jadi bila kita faham perkara ini, maka kita fahamlah doa kita Fatihah. Mulai hari ini, bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, kita bayangkan ini punya maksud. Bayangkan kita memenuhi rukun iman, rukun Islam, dan kita kena sempurnakan solat, sempurnakan zakat kita, baru kita termasuk golongan-golongan orang yang berjaya. Yani
doa tersebut berjaya kita dengan cara belajar ikut segala apa-apa yang Al-Quran perintahkan. Habis satu golongan. Inilah golongan mukmin tuli yang kita nak sangat, yang kita minta sangat. Dan semoga Allah pilih kita, keluarga kita baca ni, beramal dengan ni, Allah pilih kita termasuk golongan orang yang mukmin tulen. Ini betul-betul mukmin tulen. Dia betul-betul terima Al-Quran, dia percaya dengan Al-Quran, dia beramal dengan kitab Al-Quran tersebut. Walau bagaimanapun, maksud wahyu sini Quran ini termasuk hadis lah. Pasal wa yuqimu wa yuqimunas solat tak sempurna kalau kita baca hadis. Kita mampu mengerjakan walaupun 2 rakaat solat tanpa kita belajar hadis. Jelas habis 5 ayat. Kita sikit lagi, Irsyad sikit lagi. Okey, boleh tanya. Kalau yang solat ni termasuk solat sunat sekali kan? Oh, termasuk mendiri ke semua. Itu dituntut, amat tuntut lah. Itu paling tuntut lah. Sama juga dengan infak tadi. Infak termasuk zakat lah. Zakat derma. Dituntut. Solat dengan infak ini paling dituntut. Sebab tu Al-Quran hampir setiap surah ada kembar antara infak solat. Tapi kita tak nak buat benda ni. Kita dah tahu dah infak zakat itu akan menambah pendapatan kita. Kita nampak zakat infak mengurangkan pendapatan. Ini masalah. Siapa buat kata macam ni? Siapa kata infak zakat mengurangkan harta kita? Siapa bagi tahu? Syaitan lah. Kenapa syaitan bagi tahu macam tu? Syaitan menjadi teman kita. Kenapa syaitan menjadi teman kita? Pasal kita tak mengaji memahami Al-Quran. Dia berpusing. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Sesiapa yang tak nak mengaji memahami Al-Quran, Allah akan letak syaitan, dan syaitan menjadi teman qarib dia. Itu je. Syaitan ini yang membisik kita. Syekh, kalau kamu muat duit RM10 tu, kalau kamu derma, habislah. Sedangkan dalam Al-Quran kata derma tambah. Nampak tak? Perkara gaib dalam Al-Quran kita tak beriman tadi. Kita baca ayat tadi. Apa dia ayat tadi? Allazina yu'minuna bil ghaib. Percaya dengan gaib tapi tak yakin. Nampak tak? Cek di kita masing-masing, termasuk saya pun. Sama. Pasal Quran ni peringatan. Ulang. Kenapa ulang? Nak hilangkan bisikan-bisikan syaitan tersebut. Nak yakin dengan infak pendapatan bertambah. Dengan infak harta akan bertambah. Ini perbezaan dia. Perbezaan arahan syaitan, bisikan syaitan dengan dengan bisikan ilham daripada malaikat. Malaikat yang kata bisikan, malaikat dipanggil ilham, syaitan dipanggil bisikan. Dicek di kita. Nak berkawan dengan syaitan ke? Kita nak berkawan dengan malaikat. Nak masuk syurga ke? Nak masuk neraka? Kita aja. Kita pilih sendiri. Nak masuk syurga, apa cara dia? Berkawan dengan malaikat. Nak berkawan dengan malaikat, macam cara dia? Quran je. Duduk dalam majlis ilmu Quran, belajar memahami Al-Quran, baca, malaikat akan masuk. Syaitan akan lari. Tidak baca Al-Quran, tak duduk dalam majlis ilmu, siapa mari? Syaitan mari, malaikat lari. Maka kita Allah humbarkan ke neraka Jahannam kerana kita silap pilih. Kita menzalimi diri kita sendiri kerana tak nak berkawan dengan malaikat. Nak tidur malam, tak ambil air wuduk, tak baca 3 kul, tak baca ayat kursi, terus melompat terus tidur atas katil terus. Dah. Mana boleh malaikat tak masuk dekat pun. Kita tidur dengan syaitan ya. Kiri, kanan, depan, belakang, syaitan akan menemani kita. Berat tu. Syaitan duduk keliling kita tu bagaimana? Sebagaimana kulit telur. Kulit telur duduk kepung putih telur, kuning telur. Tengok. Syaitan kiri, kanan, depan, belakang. Kesan daripada kita tak semayang, tak semayang, kita tak mengaji Quran, Allah hukum kita letak syaitan. Malah sekali seekor, dua kali 2 ekor, 3 kali, berbeliung-beliung syaitan dengan kita ini. Hingga macam mana? Hingga kita ini umpama putih telur, kuning telur, dikeliling oleh kulit telur yang tak mampu pecah keluar, mengalir tak mampu. Kenapa kulit
putih telur tak mampu keluar putih telur, kulit telur. Pasal rapat sangat kulit telur tutup putih telur dan kuning telur. Begitulah kita. Begitulah kita malas mengaji Al-Quran. Sampai gimana putih telur keliling putih telur. Kulit telur keliling putih telur, kuning telur. Begitulah kita tak nak sangat mengaji Quran. Bila mana kita rajin mengaji? Bila mana? Bila telur itu menetas. Bila cukup 29 hari, telur ayam, telur burung cepat sikit kok. Menetas. Bila menetas, keluar anak. Begitulah kita, bila kita menetas. Bila kita mati, Allah sentak nyawa kita. Ketika itu di neraka, baru kita nampak, menyesalnya aku kerana aku ikut korin dunia. Ketika itu tengok, syaitan akan keliling kita, langsung tak bagi ruang untuk kita bernafas, bernyawa, duduk dalam keadaan selesa sebenarnya sekarang ni. Bila mana kita mati, baru kita wahai Allah, hantarlah aku balik ke dunia, aku nak mengaji. Wahai Allah, hantar dunia, aku nak infak. Baru timbul ketika itu. Inilah nak mengaji ayat ni. Maka ibrah yang kita boleh, itulah zalikal kitabu, itulah kitab yang kita anggap remeh, yang kita anggap acuh tak acuh, anggap baca saja, tidak ada usaha nak memahami dia. Kalau orang belajar hadis, hadis Abu Daud, bab Al-Quran, hadis itu mengatakan sesiapa yang untuk Al-Quran dia sekadar baca, hafal, bertaranum, tidak ada keinginan untuk memahami kata-kata Allah, dia telah membuat bid'ah yang pertama kepada Al-Quran. Dengan bid'ah orang marah. Ini kenyataan. Orang yang hanya Quran untuk baca, berteranum, hafal saja, tak ada usaha nak belajar ini, bid'ah yang pertama bab Al-Quran. Tapi kita, sedangkan memahami Al-Quran jauh lebih senang daripada orang belajar tajwid Al-Quran. Nak sebut waw, nak sebut fa, nak sebut susah. Susah sebut tu. Nak lidah, gigi dah tak ada dah. Angin tak keluar. Susah belajar tajwid ni. Belajar memahami Al-Quran, menumpang telinga je. Telinga dengar huraian jelas. Sikit pun tak payah. Dan mana-mana yang bercanggah dengan arahan Allah, tinggalkan. Mana-mana yang ikut sunnah Allah, segerakan. Kan senang Quran. Memahami Al-Quran jauh lebih senang daripada belajar tajwid, belajar hukum hakam Al-Quran. Tapi kita diseleweng oleh syaitan teman tadi untuk memberi tumpuan kepada perkara itu dan tinggal perkara-perkara ini. Kita pun ikutlah telunjuk korin yang menjadi teman setia kita ini. Setiap orang ada ramai korin, tahu ramai korin corona. Korin, jamak korin, corona lah yang meliputi kita sebagai kulit telur tadi. Isyarat satu ayat boleh? Boleh? Nak suruh faham cerita. Jadi 15 ini cerita bab orang mukmin tulen. Nak masuk syurga, ini saja 15 tadi. Okey, ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6, 6 dan 7 ialah orang yang sombong. Orang yang sombong iaitu seperti mana surah orang sombong Al-An'am dan juga surah Al-Baqarah. Dua golongan orang yang sombong, apa dia? Ialah orang sombong. Apa dia sombong? Yahudi dan musyrikin. Kena ingat tu. Orang yang sombong, ada ciri-ciri sombong ialah orang Yahudi. Kenapa dia sombong? Kerana dia kaya, dia lawa, dia rasa dia ada ilmu lebih. Masa dia tengok ayat Allah pun, dia rasa tak peduli, dia rasa dia lagi hebat, lagi kuat. Itulah orang Yahudi. Jadi Allah cerita nanti. Surah Al-Baqarah ini, Allah ceritakan hampir 100 lebih ayat. Cerita bab sifat-sifat golongan Yahudi. Kanak-kanak Yahudi, ulama Yahudi, orang tua Yahudi, orang muda Yahudi. Semua Allah ceritakan. Sifat-sifat. Takut-takut ciri-ciri kesombongan orang Yahudi ada pada diri kita. Takut dikhawatiri kita sombong. Ada majlis ilmu, wah aku dah tahu dah, tak payahlah. Ada perasaan membenci majlis ilmu. Terutamanya majlis ilmu untuk memperbesarkan dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak suka. Kita seolah kita benci Allah. Bahaya tu. Nah, majlis ilmu penting sangat majlis ilmu. Yang kedua, orang
musyrikin dalam surah Al-An'am tersebut. Kenapa dia benci? Orang musyrikin pula dia benci, bukan benci macam orang Yahudi. Orang Yahudi dia sombong kerana kelebihan dia hebat. Dia tak nak, dia baca, dia tak nak terima. Tetapi orang musyrikin ini dia langsung dia tolak. Kalau orang baca ilmu, dia akan tentang. Jangan belajar ilmu Quran. Jangan dengar ilmu Quran. Kalau kamu dengar orang baca ilmu Quran, kamu kacau dia, buat bising, jangan dia faham Quran. Wa qala allazina kafaru la tasma'u li hadzal Quran walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir akan berkata, jangan dengar Al-Quran. Ataupun kalau masuk majlis orang mengajar Al-Quran, buat bising, jangan orang faham Al-Quran. Ini kesombongan orang musyrikin. Jadi sombong dua jenis. Sombong kerana kelebihan dia, sombong kerana jahil murakkab dengan jahil ni lah. Jahil langsung tolak, tak baca langsung, tolak. Tengok muka ustaz, benci dah. Tak cuba nak mendengar lagi. Itulah perbezaan. Dua-dua tu sombong. Jadi ayat 6-7 ini ialah sombongnya Allah kita, sombongnya orang Yahudi, sombongnya orang musyrikin. Tapi orang kafir yang lain, Nasara, lembut. Cuma dia salah terima. Orang cakap lain, dia pergi terima benda lain. Dia sesat. Begitu juga orang munafik. Dia baik, dia lembut. Tetapi sebelah kaki dalam orang Islam ini, duduk orang Islam. Tapi dia tak boleh terima semua sekali. Ada bak infak, bak zakat, ni dia sayang. Itu orang munafik. Sikit beza dia. Dua-dua orang lembut, orang baik. Tapi orang dua tadi orang sombong. Jadi ayat 6-7 orang sombong. Ayat 8 hingga akhir itu ialah orang yang munafik dan orang Nasara. Jadi banyak sekali cerita-cerita orang yang sesat ini pasal kita cenderung kepada sifat-sifat orang yang sesat itu. Jadi ayat 6-7 ini sifat-sifat orang yang sombong. Seperti mana? Sombong tak nak belajar langsung, ataupun belajar tapi tak nak beramal dengan dia, tentang lagi. Baca sikit ayat itu. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir. Apa dia kafir? Kalau kita baca kafir ni, kita kafir ni kan orang lain lah. Hindu lah, itulah, kita tafsir macam itu. Kafir dalam tafsir Quran atau mana-mana perkara agama, kafir lah sataru haqqa inada. Sataru ditutup kebenaran kerana kesombongan. Kita sombong dengan kebenaran, itu kafir ni. Dah tahu dia benar, sombong lagi, tak nak lagi, itu kafir. Bukan kafir bukan orang Hindu, tak ada. Benda benar ada, kita pilih bukan benda benar. Itu kufur. Menolak kebenaran. Maka mereka yang menolak kebenaran baru kita nampak jelas macam tu dah. Kalau kita nampak orang kafir, terbayang kita orang Hindu, orang Buddha, itulah kita fikir. Kita fikir langsung orang kita yang ada ciri-ciri munafik, yang ada ciri-ciri Nasrani kita. Pasal kalau kita tak beramal dengan ayat-ayat Allah ni. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang yang engkar, orang-orang yang menolak kebenaran tersebut, sawaun alaihim, sama sahaja bagi mereka. Sama saja bagi mereka. Siapa dia? A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bagi tahu ke, tak bagi tahu ke, pasal mereka sombong, mereka tetap tolak. Ceritalah ini hadis sahih, ini hadis ini hadis ahad, ini ayat ni tafsir macam ni, ulama macam-macam tu. Ceritalah macam mana pun, sawaun alaihi, bagi mereka, anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tetap tolak juga hujah-hujah yang benar tadi. Kenapa dah? Kalau ada masyarakat macam ni, kena banyak berdoa lah. Maknanya, tapi walau bagaimana, ini tahap yang untuk dia tolak itu, ini orang yang betul-betul menebal. Betul-betul tahap keempat. Maknanya, apa tu dipanggil? Apa tu? Kufur tahap keempat ni. Tahap keempat iaitu sesat berkufur. Sesat tahap keempat. Itu tahap khatmul qalbi. Sesat ada 4 tahap. Sesat-sesat ni. Yang pertama ragu, yang kedua sesat, yang ketiga lawan, yang ketiga Allah khatam. Maka orang-orang yang degil, sombong, orang Yahudi, orang musyrik ini, yang pemuka-pemuka Yahudi, pemuka-pemuka musyrik ini, mereka ceritalah macam mana pun, tetap mereka tak dengar. Pasal mereka rasa mereka lebih, mereka kuat. Kalau musyrik, Abu Jahal, Abu Lahab,
Khalid, Mughirah semua ini golongan pemuka-pemuka yang Allah matikan semua dalam perang Badar. Pasal degil sangat. Tapi golongan-golongan Yahudi pun sama. Allah matikan hukum dengan dia pasal mereka terlalu sombong. Mereka ini bagi tahu ke tak bagi tahu ke sama saja. Pasal apa? Ya, akhirnya khatamallahu ala qulub. Allah telah khatam sebenarnya tahap kesesatan kali yang keempat. Kenapa khatam? Pasal bila mereka diberi kursus baca Quran, belajar Quran, mereka tak nak. Mereka dah ada ilmu dah. Ataupun kalau baca Quran pun mereka mengatakan mereka ada benda-benda lain yang mereka lebih tahu lagi. Itu sombong tu. Sombong kerana mereka nak beramal atau berakidah dengan amalan-amalan mereka yang sedia ada, tak nak ikut walaupun diberi dalil dan bukti. Pertama. Yang kedua, langsung tak nak dengar langsung ini. Ini pun sombong yang kedua. Bila sampai ke tahap mereka berhujah dengan akal mereka, melawan, mengutuk melebel dengan berbagai-bagai kepada orang yang menyapa itu, ketika itu dikhawatiri masuk kategori sesat yang keempat itu khatamul qalbi. Khatamallahu ala qulubihim. Allah telah khatam, Allah telah tutup ke atas hati mereka kepada kebenaran. Hati bukan bodoh ni. Tutup untuk kebenaran saja. Tutup untuk mengambil perkara-perkara benar yang Allah turunkan sebagaimana hadis-hadis sahih atau sebagaimana kitab-kitab Al-Quran. Tutup kepada perkara-perkara tauhid, tutup kepada perkara sunnah. Dia lebih meminta kepada perkara-perkara bid'ah, dia lebih suka kepada perkara-perkara syirik. Hati mereka. Tapi perkara-perkara dunia dia hebat. Lepas tu wa ala sam'ihim, dan ke atas telinga mereka, wa ala absar, atas mata mereka, ghisyawah, ada hijab yang ada hijab. Tapi perkara-perkara ni tak nampak. Maknawi ni, maknanya dari segi makna saja kita tahu ni ada hijab tertutup, tapi tak nampak sebenarnya. Kita hanya tahu saja yang Allah ceritakan. Maka bila golongan-golongan ini, golongan-golongan degil ini, itu golongan-golongan orang sifat-sifat memenuhi sifat Yahudi, memenuhi sifat-sifat musyrikin. Bila mati nanti kalau tak bertaubat, walahum azabun azim, untuk mereka azab-azab yang amat-amat besar, amat-amat kuat, yakni neraka kekal selama-lamanya. Semoga Allah jauhi kita daripada mempunyai sifat-sifat yang kita akan belajar dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Maidah, dalam surah An-Nisa dan dalam surah Al-An'am. Kita kenal semua empat golongan ini. InsyaAllah kita kenal sifat dia. Maka kita buang takut-takut segala sifat itu ada pada kita, kita buang jauh-jauh. Maka kita betul-betul mengamalkan sifat sebagaimana yang Allah nukilkan dalam ayat kedua hingga ayat yang kelima tadi. InsyaAllah bila kita baca beberapa kali lagi menampak kesan dia, insyaAllah. Ada soalan tak sini? Kita buka soalan, kita buat santai-santai lah pula, ubah pula tahun ni. Ada soalan? Bertanya. Yang tak puas hati apa? Bismillah. Tak ada ke tak tahu soal? Tak ada? Dia tahu semua jelas eh? Jelas dan terang. Bila terang okey. Kalau jelas dan terang, kita kena itulah. Bismillah. Jadi apa bukan sekali lagi ghairil maghdubi alaihim Ghairi. Itu saya lupa ayat tu. Kita tengok. Ghairi lah. Ghairil, dia ayat tu dia bermula ghairi itu bukan ghairil maghdub. Maksud dari segi terjemahan dia, ghairi bukan maghdu, bukan kerana orang yang murka. Bukan kerana orang yang murka, ghairil maghdubi alaihim, antara mereka, waladh, dan bukan adha, bukan kerana yang golongan sesat. Bukan maksudnya bukan jalan. Kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, wahai Allah, bagi aku jalan yang golongan yang kau bagi nikmat, yang ahli syurga lah. Dalam ayat lain, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin, golongan yang dah mati semualah, golongan yang confirm Allah bagi syurga. Kita minta jalan. Bagaimana amalan-amalan depa ni? Bagaimana amalan-amalan minan nabiyyin? Bagaimana amalan-amalan wasiddiqin, syuhada'i wassalihin? Golongan-golongan Quran dan sunnah. Golongan yang tak buat kalau Nabi tak buat. Golongan yang tak buat kalau Allah tinggal larangkan. Golongan pegang pada Al-Quran dan sunnah. Maka mereka mati, maka kita minta dengan Allah, wahai Allah, bagi akulah jalan
sebagaimana jalan mereka. Dan jangan bagi aku bukannya jalan orang yang kamu murka. Ghairil maghdu, bukan jalan orang yang kamu murka kerana dia ni sombong sangat. Maghdu. Lepas tu waladha, adha ni ialah golongan yang sesat. Golongan sesat yang ni tak jumpa cari jalan. Dia tahu ada syurga. Dia tahu syurga ada. Dia tahu akhirat Allah bagi syurga dia. Dia tahu ni tapi dia cari jalan lain. Kita ni tak jalan terus. Quran sunnah. Amalkan sunnah terus pergi syurga Allah. Dia pergi jalan lain. Pergi bertapa ke, pergi di gunung sekian-sekian ke, pergi mohon berkat sekian-sekian, kononnya nak dapat lain, konon dapat sampai ni. Maka jalan dia tak akan sampai. Kita minta ni, kita khawatir dengan Allah tak bagi jalan. Sebab tu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukannya jalan orang yang kamu murka kerana kesombongan dia dan kamu murka kerana kesesatan dia. Aku minta sangat-sangat kau bagi jalan yang orang yang kamu bagi syurga dengan dia, iaitu siratal lazi an'am, orang yang kamu bagi nikmat sini, nikmat syurga. Dan sebelum tu ayat ihdina tu, Allah wajib kita baca ihdina. Pimpin, bukan tunjuk, pimpin. Wahai Allah, pimpin aku terus ke jalan mustaqim, ke jalan yang benar. Jalan lagi. Mana agama jalan lah. Maknanya, kita suruh, bukan tunjuk. Pasal ihdina lain ada tunjuk. Ada ilah. Tak ada ilah, ada kepada tu. Maka, pimpin, mana tak akan jatuh lagi. Al-Quran sunnah terus pergi ke syurga dengan cepat. Kerana tak ada hisap lagi. Pasal, salah satu ciri orang tak ada hisap ialah orang yang tak pernah pergi jumpa bomoh dan perkara-perkara gaib. 70,000 umat yang tidak ada hisap terus ke syurga. Itulah siratal pantas, ada highway yang begitu luas seperti kilat, terus pergi ke syurga Allah. Itu kita minta. Tapi kita minta tak faham, kita minta tapi kita tak faham sifat-sifat tersebut. Dah amal sifat-sifat ni kita minta ihdina, minta hidayah, tapi kita buat juga apa-apa yang kaum-kaum tadi duduk amalkan. Lantaran kita jahil. Sombong dua jenis. Sombong kerana Allah murka dua jenis. Murka kerana sombong, murka kerana jahil. Dua perkara tu. Jahil tak belajar langsung, tak nak, jahil. Boleh panjang uraian lah. Jelas Maka bila kita baca, ulang tu lah. Maknanya sebab tu dalam Fatihah ni, sebab tu sembahyang ini mencegah kita daripada maksiat. Sepatutnya. Pasal kita kena faham makna dia. Tapi kita faham makna. Pasal doa. Sebab tu kadang-kadang orang ni memadai dengan doa dalam Fatihah. Cukup kualiti. Cukup sempurna doa dalam Fatihah tu. Pasal doa. Allah ajar kita berdoa yang paling sempurna. Tidak ada doa yang tak sempurna pada ayat Al-Quran. Maka Allah ajar kita cara berdoa dengan menurunkan surah Fatihah. Tak minta. Tak. Kan Fatihah tu Quran bagi dua. Satu untuk aku lah kata, satu untuk kamu. Untuk kita minta ni. Siratal mustaqim. Untuk kita tu. Lepas tu amin. Qabulkan. Itulah amin, kabulkan wahai Allah. Tapi kita tahu apa yang kita minta. Itu masalah. Maka bacalah dah 40 tahun, 50 tahun kita dah baca Al-Quran pun macam itulah perangai kita. Punca dia pasal kita tidak faham apa yang Allah titahkan. Kita tidak fikir apa yang Allah titahkan. Kita hidup hanya sekadar baca Al-Quran untuk kehidupan di dunia saja. Kita menjadikan Al-Quran untuk kehidupan dunia. Sepatutnya Al-Quran untuk digunakan untuk pergi akhirat, nak dapat syurga Allah ini. Itu beza dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma afiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.